Assalamualaikum, what's up guys? Saya Zahir Yusof. What's good people? Alright, cantik. Welcome to Chillax, brought to you by Impact Malaysia. So basically, this is our first episode. So kita akan sembang macam-macam benda kan. Korang kena lepak, kena stay tune dengan kita orang. Memang banyak benda dah kita setting untuk korang semua ni. Tapi yang the first one ni, kita nak sembang tentang apa? Ceritanya kita dah lebih kurang setahun lebih lah sekarang ni kan, menghadapi pandemik COVID-19 ni. Jadi sebelum apa-apa pun, kita kat mana-mana berada sekarang ni, masing-masing kena jaga SOP. Ingat, kita belum menang lagi. So disebabkan pandemik ni, ramai seperti yang kita tahu, ada yang terjejas daripada segi dia punya pekerjaan, dia punya business, and then ada juga guru-guru sekolah. Walaupun sekarang ni student tak ada kat sekolah, tapi takkan duduk saja, betul tak? Macam sekarang ni kita dah bawakan seorang, dia guru besar di Sekolah Kebangsaan Petaling Jaya. Jadi kita nak dengar apakah cabaran dia sepanjang MCO 2.0 ni. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azatul Akmal binti Abdul Razak. Saya merupakan seorang pendidik di Sekolah Kebangsaan Petaling Jaya dan juga merupakan seorang guru besar di sana, dan saya telah melibatkan diri dalam dunia pendidikan selama 19 tahun. Sebenarnya kita bersyukur sebab pihak KPM sentiasa peka kepada apa yang berlaku. Jadi pihak KPM telah menyediakan satu manual PTPR 2020 merupakan satu panduan kepada guru untuk mengajar di alah baru di norma baharu, di mana semua diberi tunjuk ajar cara bagaimana nak akses dalam internet, khususnya dalam Google Meet, Google Classroom, YouTube, TikTok dan pelbagai akses yang lain, di mana membolehkan para guru mengajar anak-anak di rumah. Terutamanya kami di Petaling Utama, pihak Petaling Utama telah menyediakan satu platform iaitu dipanggil Digital Web Learner, di mana di situ semua guru dapat akses dan bagaimana untuk menjadi seorang guru yang berjaya untuk mengajar secara Google Meet online PTPR. Di pihak sekolah, kami telah menyediakan beberapa borang yang baharu supaya semua penolong kanan dapat membantu guru besar untuk seterusnya membantu PTPR guru secara online, dan guru sendiri juga perlu meningkatkan mutu pembelajar mereka supaya anak-anak lebih gembira, lebih seronok untuk belajar secara online. Apatah lagi di musim COVID-19 ni, ibu bapa amat rasa terkesima dengan apa yang berlaku, dan mereka berharap guru-guru apatah lagi anak-anak mereka dapat belajar secara baik. Kadang-kadang seorang guru dia tengok excited dan seronok untuk mengajar, tiba-tiba mak ayah tekan ni, mak ayah ni set bye-bye. Tapi sebenarnya guru rasa seronok sebabnya ibu bapa dah mula rasa untuk menonjol diri sama-sama membantu anak-anak bagaimana untuk menggunakan platform Google Meet itu sendiri. Tetapi ibu bapa sepatutnya dibantu oleh guru, di mana mendidik dan mengajar anak-anak penggunaan Google Meet ataupun Google Classroom secara betul, di mana guru-guru sentiasa mengingatkan anak-anak sebelum berlakunya PTPR pada hari itu, sila offkan mic, mutekan voice, tutup kamera, dan nasihat kepada ibu bapa supaya keadaan sekeliling rumah, dalam rumah tu nampak lebih, kata orang, lebih kondusif. Anak-anak dinasihatkan supaya memakai tudung, lebih sopan, dan alhamdulillah ibu bapa dah mula menerima teguran yang baik daripada pihak sekolah, dan sama-sama turut serta belajar dengan anak. Itu yang penting sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi, dia perkara baharu. Kadang-kadang first time tu, kadang-kadang murid tiba-tiba boleh masuk, tiba-tiba live, tetapi guru telah menyediakan satu platform di mana Google Classroom tu, dalam Google Meet dia boleh rekod. Apabila berlakunya pengrekodan, jadi cikgu akan share semula rekod video tersebut di dalam Telegram ataupun WhatsApp. Automatiknya ibu bapa akan dapat akses pembelajaran tersebut, dan sekiranya ibu bapa mengalami masalah peranti, mereka akan meminta panduan daripada guru, dan juga sebagai pentadbir menyediakan satu platform iaitu secara manual, di mana maksudnya secara manual itu kami kena menyediakan satu set soalan latihan, dan kami akan edarkan kepada semua ibu bapa, dan ibu bapa boleh akses manual tersebut di pondok keselamatan sekolah ataupun secara drive-thru. Contoh, dia akan bagi tahu, puan, kami akan datang sekolah pukul sekian-sekian, dan automatik guru yang bertugas pada hari tersebut akan berada di pintu pagar, dan mereka akan menyebarkan manual proses pembelajaran untuk hari itulah.
Bagi saya kena berlapang dada dan tim positif sebab sekarang kita dah berada alah 21 di mana 421 merupakan salah satu inisiatif yang adalah apabila guru dan murid bersedia untuk belajar Google Meet ataupun Classroom, dan saya rasa perkara ini perlu dikekalkan, cuma diberi penambahbaikan. Contoh, sekiranya murid-murid tersebut memerlukan ekstra kelas tambahan ataupun nota, mereka boleh akses kepada guru dan pada cadang kepada ibu bapa selepas je PDPR selesai tamat nanti, tetapi Google Meet boleh diteruskan untuk hari-hari yang lain. Contoh, hari Minggu, satu Ahad, guru-guru boleh mengajar murid-murid tersebut secara Google Meet lah. Ini satu inisiatif yang barulah yang patut dikekalkan. Saya berharap kepada semua anak-anak didik terutama di seluruh Malaysia, murid-murid telah bersedia kerana kita dah masuk tahun kedua untuk menghadapi COVID-19, dan juga ibu bapa juga perlu bersedia kerana kita tidak tahu bila lagi COVID ini akan menghilang di dunia muka bumi ini, tetapi seharusnya anak-anak dan berlapang dada, ibu bapa, guru-guru supaya kita sentiasa tim positif kerana dunia sekarang dah masuk alam 21 dan anak-anak perlu melibatkan diri dalam semua aspek, apatah lagi ibu bapa dan guru khususnya, dan sama-samalah kita melibatkan diri, berlapang dada, tim positif bahawa apa yang berlaku sekarang merupakan satu hikmat Allah bagi kepada kita tahu apa hikmat di sebaliknya. Alright, good job. See, untuk tim-tim Kementerian Pendidikan Malaysia, korang buat kerja yang sangat-sangat terbaik. So, good job untuk korang semua. Itu cerita daripada segi tim-tim yang tenaga pengajar ni lah, yang mengajar, yang mendidik apa semua ni kan. Jangan kau ingat walaupun student tak masuk sekolah tak ada cabaran. Right. Okay, sekarang ni waktu-waktu PKP ni geng kan. Siapa je yang bawa kereta? Siapa je yang bawa motor keluar jalan-jalan, pergi ride apa semua? Mana boleh, mana maunya kan. Jadi kita nak dengar juga cerita ni salah seorang dia owner kepada kedai cuci motor, bike wash. Okey, bukan car wash. Kalau car wash kereta, ini bike wash. Cerita dia macam mana nak hadapi 2.0 ni. Orang tak bawa kereta, orang tak keluar rumah. Apa cerita ni? Jom kita dengarkan. Mari. Saya Kamal Abdul Qayyum bin Abdul Wahab. Saya mengusahakan kedai basuh motosikal, Ultra Motor Wash, bertempat di Taman Samudra Batu Cave. Saya telah membuka kedai ini dan telah beroperasi selama lebih kurang 3 tahun. Sepanjang beroperasi selama 3 tahun ini, pada masa yang sama saya juga bekerja sebagai seorang quantity surveyor. Jadi pada bulan 1 pada tahun 2020 saya telah menyertai syarikat Nazar TTDI Sdn Bhd. Selepas 2 bulan bekerja, PKP telah digazetkan dan saya pula telah kehilangan kerja lah. Jadi selepas itu saya fokus 100% di kedai saya lah, di bike wash saya, iaitu Ultra Motor Wash. So benda pertama yang bermain di fikiran saya adalah pekerja saya. Pekerja saya sebab bila PKP ni kedai tak beroperasi, kita tak ada income, jadi pekerja terpaksa dicutikan tanpa gaji. Jadi benda utama bagi saya adalah nasib pekerja saya lah. Yang kedua baru lebih kepada kos-kos seperti sewa kedai, kos-kos utility, TNB, air, semua itu very minimum, sangat minimum lah. Cuma sewa kedai masih berjalan, kita perlu bayar. Walaupun kita baru pindah di kedai lokasi baru 3 bulan, tapi sewa masih perlu dibayar untuk kelangsungan ni kan. Untuk isu pekerja, jadi sebelum ni pun saya tidak menghalang lah mereka buat part time masa bekerja pun. Kadang-kadang saya pergi kelonggaran lah, di mana kalau tak ada waktu, tak busy, dia boleh buat part time seperti membaiki motosikal, buat delivery sementara waktu kerja lah. So saya memang beri kelonggaran kepada mereka. Ada juga pekerja yang membuat kerja part time selepas waktu bekerja lah, waktu malam ada yang jadi runner Foodpanda, GrabFood semua. So yang itu bagi saya tak mengganggu waktu kerja dan saya pun diberi kelonggaran kepada mereka. Jadi yang menjadi kerisauan saya bila PKP ni, saya takut pekerja lari. Seperti yang kita tahu ni, staff bike wash ni kita perlukan berkemahiran. Dia bukan macam untuk car wash. Jadi car wash ni semua orang senang lah nak basuh. Macam untuk detailing motosikal ni dia complicated. Kalau seorang yang tak ada experience memerlukan masa lebih kurang paling cepat pun 1 bulan lah untuk mahir. Jadi untuk dia mahir, siapkan satu motosikal daripada kotor sampai betul-betul satisfy the customer.
Okay, antara ada beberapa cadangan daripada customer lah. So, diorang cadangan kami buat mobile detailing di mana kami pergi ke rumah mereka dan membuat servis-servis basuh motosikal dan kereta. Tapi setelah saya membuat kajian lah dan research sikit, so bagi saya benda tu boleh dibuat, tapi cuma kos dia akan berkali ganda lah untuk kami cover balik overhead kami. Kos-kos ni macam transportation, kita kena pergi ke rumah customer. Kalau customer yang duduk kondo, so masalah sumber air tu satu masalah juga untuk kita buat set kerja. Kalau rumah teres ni okey lagi lah. Cuma kos tu untuk kita charge customer tu, saya dah kira-kira kita perlu bukan double up the harga tu, 4 kali ganda daripada harga yang kita buat dekat kedai. Jika PKP dibenarkan buka balik lah, so first thing first yang saya perlu buat adalah saya perlu buat kontak di media sosial lah, mengumumkan kami telah dibuka. Basically mungkin saya akan buat Instagram punya advertisement ataupun Facebook punya advertisement lah untuk dapatkan crowd balik. Sebab tak semua crowd customer-customer saya ada Instagram. Jadi banyak pengumuman-pengumuman berkaitan kedai saya umumkan di Instagram lah dan Facebook. Jadi tak semua tu, kadang-kadang ada yang klien yang boleh kata hari-hari lah customer call tanya kedai buka ke tak. So first thing saya akan contact balik diorang lah, informkan secara general kita kedai dah buka balik, sekian-sekian semua. Dan beberapa lah sesi nak cuci kedai, equipment kita nak kena cuci balik, nak kena maintain balik, nak kena servis balik lah, kompresor, snow tank dan kita punya equipment kedai. Bagi saya pelaksanaan PKP ni kalau kita nak buat, kita nak extend ni boleh, tapi jangan beri kelonggaran terlampau banyak lah. So kalau kita betul-betul nak buat PKP, kita buat strict lockdown macam yang kita start buat bulan 3 tahun lepas, which is kegiatan ekonomi pun semua terus ditutup except for yang basic necessity lah macam supermarket semua tu. Jadi kalau nak tengok balik sekarang pun kita PKP tapi shopping mall buka, kedai-kedai yang ni pun buka. Kalau tengok kes-kes harian yang makin banyak 5,000, 4,000 lebih ni, kalau kita study balik dia punya kluster-kluster ni lebih kepada daripada kilang-kilang. Jadi kenapa pengusaha peniaga kecil yang tak efek kepada kes-kes COVID ni ditutup. Patutnya penutupan tu dibuat di kilang-kilang yang menyumbang terlalu banyak dengan kes COVID ni. So kalau nak buat balik nak implement PKP balik, terus buat strict 2 minggu. Dan kita tahu yang kalau ikut virus COVID ni dah 10 hari dia dah putus lah di badan kita kan. So kalau nak buat terus tutup 2 minggu ni, tutup terus. Strict, very strict. Jangan macam sekarang lah PKP tapi kelonggaran, orang pun boleh pergi shopping mall semua kan. Macam tu lah, tu pendapat peribadi saya lah. Harapan saya kepada rakan-rakan sekatan yang berniaga ni, kita perlu belajar lah daripada kejadian-kejadian yang berlaku seperti PKP ni, supaya kita lebih pandai manage financial kita, siapkan diri kita untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Jadi sebagai peniaga, sebagai pendapat peribadi pun, kita sebagai peniaga kita boleh buat kerja-kerja lain. Tapi macam staff-staff kita, so macam diorang pun yang utama dia itulah staff lah. Jadi kita pun kena ambil langkah-langkah seperti financial kita tak boleh, kewangan kita tak boleh dibelanjakan untuk benda-benda yang tak perlu. Cash reserve company tu perlu ada banyak lah untuk cover at least 2 bulan PKP lagi kan. Seperti itulah. Yes, nampak memang bukan senang kita nak lalui waktu-waktu saat-saat pandemik macam ni kan. Ada yang sampai hilang kerja. And then business yang ada nak buka tak boleh. Nak kena bayar kedai, nak maintain staff apa semua. It's not easy. Itu side daripada seorang owner bike wash. So keep strong bro, teruskan perjuangan anda. Alright. Dan ni kita nak dengar satu side lagi ni ceritanya. Selalu kalau kita dengan kawan-kawan kita kan, bila kita pergi kafe, kita lepak, mesti borak panjang cerita-cerita zaman sekolah semuanya keluar kan, macam-macam aib. Tapi waktu-waktu pandemik macam ni, nak lepak obviously memang tak boleh kan, nak pergi keluar lepak semua tak boleh. Jadi macam mana owner kafe ni nak maintain, nak bayar staff, nak bayar kedai apa semua. Jadi jom kita dengarkan daripada salah seorang owner kafe dan macam mana dia lalui saat-saat pandemik MCO 2.0 ni. Mari. Assalamualaikum, hi, nama saya Azlan Shah. Currently I'm running a cafe dekat Taman Melawati, named Micro Cafe. So cafe ni dah ada dalam industri about 2 years plus. Okay, so basically masa first MCO tu semua orang terkejut, semua orang tak tahu nak buat apa.
And kita orang ada try untuk buat buka macam biasa, which is untuk delivery. But somehow mungkin untuk first time tu semua orang dah ready, semua orang dah start dengan stock up, so diorang prefer masak kat rumah and everyone don't know how to overcome COVID-19. So semua stay kat rumah and the sales is very bad and kita orang decided untuk tutup kedai sampai government umumkan PKPB, which is bulan 6. Starting bulan 6 2020 kita orang operate macam biasa balik. Tapi there's different lah, boleh nampak sebab masa tu government hanya benarkan 2 orang satu meja. So mengganggu juga because kita orang adalah cafe, kita orang bukan jenis macam restoran. Cafe usually orang akan datang untuk berborak, catch up dengan kawan-kawan and sometimes orang akan datang ramai-ramai. So kita orang dekat situ kita orang dah lose crowd juga. What we did actually masa kita orang, masa PKPB daripada bulan 6 sampai bulan 12 tu, kita orang kurangkan full timer, which is kita orang ada lose some full timer yang depart masa kita orang nak restart balik tu. And then from there kita orang ramaikan part timer. So daripada situ pun kita orang boleh control kita orang punya operation cost. Masa tu memang kita orang dah kurangkan order sebab kita orang dapat rasa yang MCO akan datang balik because of the numbers is masa tu numbers picking up. So I cakap dekat my cook semua, my chef, bagi kita orang macam okay, kurangkan order. Kita orang minimizekan menu, where kita orang hanya bawa keluar menu-menu yang kita orang rasa memang customer akan cari instead of kita orang pelbagaikan. And alhamdulillah okay lah, kita orang tak banyak wastage lah. Second MCO ni people well prepared, where diorang tahu okay, bila government cakap 2 minggu, it's not going to be 2 weeks, it's going to be longer. So maybe diorang akan start berjimat-jimat and whatnot. But somehow untuk kita orang overcome that, what we did, kita orang buat promo. But that one macam pre-order lah. Once you order like macam certain amount of pasta, we will give you a free gift, free pasta. Certain amount of burgers, we will give you extra burgers. But that one is promotion, which is they have to order like a day before so that we can prepare semua benda lah. Untuk micro, I can say that apa yang kita orang buat is kita orang start jual beans. Kita orang start buat shelving, which is we buy by bulk and then we sell smaller amount, which is macam 200 grams untuk customer because nowadays a lot of people already have their own coffee machine dekat rumah for home use. So tu apa yang kita orang buat lah, which is kita orang tak jual air saja, but kita orang start jual beans juga. Ya, apa yang kita orang buat macam lunchbox, kita orang buat ada makanan-makanan lain juga. But that one pun kita ambil pre-order sebab our kitchen, my house kitchen is not that big. So bila kita buat pre-order tu, kita orang boleh agak-agak baru banyak je nak beli barang. Tapi agak sukar sebab grocery shop mostly tutup pukul 8. Supermarket tutup pukul 8. So sometimes bila orang macam pukul 9 baru dia nampak Instastory ke ataupun nampak WhatsApp ke, baru macam oh nak tambah order lah. Tu yang jadi susah kat kita orang. I always tell myself that segala dugaan yang Allah bagi ni mesti ada dia punya penyelesaian. Ada hari-hari yang kita akan back to normal or whatnot. So to business owner kat luar sana, apa yang saya boleh kata, cuba bertahan. And vaksin pun dah ada. So insyaAllah benda tu semua akan habis. Yes, at this time maybe korang macam boleh juga belajar skill baru. Macam me myself, selain buat kopi kat sini, I learn how to cook, I learn how to gardening. So
So benda tu semua saya boleh implementkan balik dekat cafe ni, which is kita orang boleh letak balik pokok-pokok tu kat sini what not untuk mencantikkan kedai bila CMCO start nanti. Alright, dalam apa-apa bisnes pun bila berlakunya pandemik macam ni memang akan kena tukar game sikit lah. Macam tadi owner tu kata masa first MCO dia tak ready sampai terpaksa let go a few staff dia yang even dia sayang sendiri terpaksa ambil staff yang part time apa semua. So demi untuk maintainkan kedai ataupun bisnes yang diorang ada bukan benda yang senang. Jadi seperti yang kita tahu juga tak ada mana-mana company pun yang nak buang staff dia suka-suka macam tu. So keep strong untuk korang semua, untuk owner syarikat ke, untuk pekerja-pekerja ke, keep strong. Dan ini kita nak sambung seorang lagi ni, cerita dia sama juga, kedai makan juga. Tapi bila kita cakap pasal warung, kita dah tahu lah, table kat luar tu memang tak pernah kosong lah kan. Mesti akan ada je orang keluar masuk, duduk kat situ kan. Kuali tu mesti geremang-geremung bunyi kan. Tapi bila pandemik, dah tak ada orang, macam mana bisnes jadi? Dekat dapur tu masih berdentum-dentam ke tidak kualinya? Itu kita kena dengarkan sekarang ni daripada salah seorang owner warung, macam mana dia lalui saat-saat pandemik 2.0 macam ni. Let's go. Hi, nama saya Siti Hawa. Currently saya berniaga char kway teow dan tidbits di restoran Pak Tam, Taman Melati. Masa pengumuman PKP tu, saya fikir apa akan jadi dekat bisnes saya sebab saya jual makanan. So kalau tak ada orang yang datang beli makanan, sales saya akan drop. Sekarang ni saya ada seorang pembantu. So cabaran yang saya hadapi sekarang ni untuk memastikan dia dapat terus bekerja. Selain daripada itu, kita dekat sini pun tak dapat pengurangan daripada segi sewa kedai. So masih lagi membayar sewa kedai seperti biasa. Okey, buat masa sekarang apa yang saya cuba buat, saya cuba buat penjualan atas talian, which is Instagram, Facebook. Soon akan try Foodpanda juga, sebab sales makin drop. So kita pun memang nak push sales to the max yang boleh. Okay, so sekarang ni saya ada buat juga lunchbox untuk hantar ke rumah dan juga office. Dan saya juga buat pre-order untuk support bisnes yang sekarang. So pesanan saya untuk rakan-rakan dekat luar sana dan juga peniaga-peniaga dekat luar sana, tabahkanlah hati, belajar untuk manage financial dengan lebih cermat, dan juga belajar benda-benda baru, skill-skill baru yang tak pernah belajar sebelum ni untuk kita sama-sama survive dalam keadaan yang macam ni. I mean, during COVID-19 ni. Yup, there you go. Macam-macam cerita kita dengar kan. Nampak macam tak ada apa, tapi boleh kata kebanyakan bisnes, kebanyakan pekerjaan semuanya boleh kata terjejas juga. Macam cikgu, jangan ingat tak terjejas walaupun sekolah tak buka pun ada juga cabaran yang diorang lalui. Jadi syabas kepada tim-tim Kementerian Pendidikan Malaysia, korang buat kerja yang terbaik. Dan owner kafe, warung apa semua, memang semuanya terjejas. Jadi untuk korang semua yang tengok, semua yang lalui benda yang lebih kurang macam ni juga, teruskan berjuang, teruskan bersemangat dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Kita belum menang, tapi yang boleh memenangkan kita adalah diri kita sendiri. Jadi teruskan semangat masing-masing, jangan putus asa, okay? Keep strong, gang. Alright, dan selesai untuk hari ni. Kita jumpa lagi di episod seterusnya, gang. Korang rasa lepas ni siapa pula yang kita akan interview? Siapa pula yang kita akan bersembang? Pasal apa pula yang kita akan sembang? Benda apa pula kita akan rungkai? Nak tahu? Kena stay tune, kena lepak je dengan kami, okay? Yang paling penting sekali, stay safe. Saya Zahid. Kita jumpa lagi. Peace and much love. Assalamualaikum.